Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Isma. Selamat datang kepada semua murid-murid Ustazah untuk sesi 2 tahun 2021 kelas Kafa SKBB Dungun Terengganu. Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera, jaga diri. Okay, untuk hari ini Ustazah akan mengajar awak subjek adab, adab akhlak. Jadi untuk kelas first ni Ustazah nak buat ulang kaji bermula dengan kelas tahun bermula dengan subjek buku tahun 3, buku adab akhlak. Okey, Ustazah harap awak semua ada buku teks. Kita buat ulang kaji daripada bab 1. Habis tahun 3, kita akan masuk buku teks tahun 4 dan seterusnya buku teks tahun 5. Habis ulang kaji, kita akan buat latih tubi, jawab soalan. Ustazah akan cari soalan-soalan yang berkaitan dengan UPKK, soalan-soalan dari negeri lain untuk awak jawab sebagai persediaan menghadapi peperiksaan yang sebenar. Okey, untuk maklum awak, tajuk adab akhlak tahun 3 ada 5 topik. Okey, topik yang pertama adab menghidang makanan, topik yang kedua adab melayan tetamu, topik yang ketiga adab menziarahi orang sakit, topik yang keempat adab menziarahi rakan, dan topik yang kelima adab menziarahi orang tua. Dia ada 5 topik untuk tahun 3. Jadi untuk hari ni Ustazah akan ajar awak 2 topik. Ustazah contoh. Okay, topik yang pertama awak boleh tengok kat atas slide yang Ustazah sedia ni. Adab melayan tetamu dulu. Okey, apa boleh tengok kat atas slide yang Ustazah sedia ni. Adab melayan tetamu dulu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tetamu? Okay, apa maksud tetamu? Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Sama ada kita jemput dia ataupun kita tak jemput dia. Kita pun panggil dia sebagai apa? Sebagai tetamu. Okey, tengok yang Ustazah tulis tulisan merah tu. Orang yang datang berkunjung. Orang yang mari ke rumah kita. Sama ada kita jemput ataupun kita tak jemput. Tu maksud tetamu. Okey, slide yang kedua. Okey, tengok. Adab untuk melayan tetamu dalam buku teks muka surat muka surat 19. Ada adab melayan tetamu. Dia ada 3 kategori. Tengok Ustazah awak ni. Dalam bulatan tu kan ada 3. Okey, tengok. Yang pertama, sambut kedatangan tetamu. Tetamu mari rumah kita. Macam mana kita nak menyambut dia? Macam mana adab kita untuk melayang dia? Okey, yang pertama, mestilah tetamu tu bagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam kepada kita. Tuan rumah ni. Kita kena apa? Menjawab salam tetamu. Yang pertama, poin yang pertama Ustazah buat tu. Okey, yang kedua, membuka pintu apabila diketuk. Okey, yang keempat, bersalaman dengan tetamu. Dan yang ketiga, dan yang keempat, bermanis muka. Senyumlah dah orang mari rumah kita ni. Kita mengalu-alukan kedatangan dia untuk datang ke rumah kita. Okey. Yang kedua pula, cara ataupun layanan kepada tetamu ni bagaimana? Memberi layanan yang baik. Contoh yang baik tu macam mana? Poin yang pertama tengok, sediakan jamuan yang termampu. Kita sedia makanan ataupun minuman at least ada untuk tetamu. Yang kedua, tidak bermegah dan riak. Yang keempat, makan bersama-sama tetamu supaya tetamu ni dia tak rasa malu ataupun segan untuk makan kat rumah kita. Tu antara tip beri layanan yang baik. Okey, dan yang last, cara adab atau melayan tetamu ni adalah iringi kepulangan
tetamu. Tetamu yang datang hadir ke rumah kita ni, dia nak balik dah. Dia siap dah mari berkunjung ke rumah kita, dia pun nak balik. Okey, sebelum dia balik, kita bersalaman dengan dia ke poin yang pertama. Lepas tu bermanis muka. Yang ketiga, menghantar tetamu hingga ke kenderaan mereka. Itu adalah cara adab melayang tetamu. Okey. Poin yang ketiga buat pasal, awak boleh refer pada buku teks muka surat 22. Batas-batas pergaulan dengan tetamu. Okey, apa batas-batas kita nak bergaul dengan tetamu ni? Yang pertama, memakai pakaian yang bersih dan kemas dan menutup aurat. Okey, yang kedua, menjaga tutur kata dan tingkah laku. Yang ketiga, menjaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman tetamu. Tengok rumah kita safe. Tetamu mari, sakit kepala dia kata. Tengok rumah kita safe. Jadi kita kena jagalah benda tu. Bila kita dah tahu ada tetamu yang akan datang ke rumah kita kayak gini, kita kemah, bersih semua, sedia makanan, sedia tempat-tempat yang terbaiklah untuk tetamu duduk. Okey, yang keempat, yang last sekali, elak daripada melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Okey, ada soalan? Faham setakat ni? Okey, bagus. Slide yang seterusnya, adab sebagai tetamu. Okey, apa adab kita sebagai tetamu pula? Kita pula ni, diri kita sebagai tetamu pula ni, apa adab-adab kita? Tadi orang yang datang ke rumah kita, macam mana kita nak jaga dia, nak melayang dia. Sekarang ni kita pula sebagai tetamu. Okey, yang pertama, poin yang pertama, berkunjung mengikut masa yang sesuai. Masa mana sesuai nak pergi rumah orang? Masa pagi, tengah hari. Masa mana? Antara lepas Zuhur dan sebelum Asar. Lepas Asar, lagi orang nak standby, nak main garik pula nak siap-siap pergi masjid apa semua. Maknanya di antara waktu-waktu tu lah. Lepas Zuhur dan sebelum Asar. Baliklah pergi jalan rumah orang. Yang di tengah hari orang nak rehat, orang nak tidur sebelum sembahyang Zuhur tu, nak makan nasi, awak pergi tutup itu rumah orang. Mana boleh gitu? Tidak beradab orang kata. Faham? Okay, yang kedua, memberi salam sebelum masuk ke rumah. Bagi salam. Yang ketiga, masuk ke dalam rumah setelah dijemput. Tuang suruh, okey masuklah. Barulah masuk ni, buku kita gugur pun duduk atas kursi lalu. Boleh ke gitu? Tak boleh. Tu orang kata, tak ada adab. Lepas tu dia akan kata, anak piye tak ada adab. Maknanya awak dah menjatuhkan maruah mak ayah awak. Awak pergi marah, awak gitu perangai. Okey, dan yang last sekali, adab sebagai tetamu ni, duduk dengan sopan di tempat yang disediakan. Contoh, awak masuk rumah ya, ada kursi, ada meja. Awak duduklah atas kursi atau meja yang sedia untuk awak tu sebagai tetamu. Faham? Jangan dia masuk dalam bilik pula. Jangan pergi main kat dapur pula. Itu adalah adab kita sebagai tetamu rumah orang. Okey, faham? Okey, next. Seterusnya, slide yang seterusnya, faedah melayang tetamu. Okey, awak boleh refer buku teks muka surat 24. Okey, ni Ustazah bagi dalam buku teks dia bagi banyak poin. Dalam 8 tak silap Ustazah ke 7 Cak kira ada berapa? 7 ada. Okey, dalam slide ni Ustazah ambil 4 je. At least 4 untuk awak ingat. Dalam soalan ni tak minta 7, 8. Biasa, okey, berikan faedah. Berikan 2 faedah melayan tetamu. Awak hafal 4. Dia nak 2 je. Hutang dah situ. Boleh jawab dah soalan tu. Kita awak tahu lagi pengetahuan lebih sikit. Ada 2 lagi lebih. Kalau nak hafal 7 ni, siang kat awak orang banyak maknanya sebagai buku untuk awak baca dan awak faham, tapi untuk awak jawab biasa, at least 4 ada dalam kepala awak. Ada soalan, jawapan yang relevan untuk soalan yang ditanya. Faham? Okey, kita tengok faedah melayang tetamu. Yang pertama, apa dia? Dimurahkan rezeki. Faedah kita ni layan tetamu dengan baik ni. Rezeki kita murah Allah bagi. Yang kedua, bertambah keberkatan dalam hidup. Allah beri keberkatan dalam hidup Allah.
hidup awak. Sebab apa? Sebab awak nak melayan tetamu secara baik, molek, bagus, dapat keberkatan. Yang ketiga, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang last sekali, mengukuhkan silaturahim sesama insan. Tuang tetamu mari rumah kita, dia kata sedapnya di jalan rumah dia, layan kita. Maknanya dia nak mari lagi rumah kita lepas pada ni. Itu adalah cara mengukuhkan silaturahim. Okey. Faham? Okey. Yang seterusnya pasal hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Okey, ada hikmah dia sebab apa tetamu mari rumah kita. Ada hikmah dia bila tetamu hadir ke rumah kita. Antaranya apa dia? Menjadi contoh yang baik, mengeratkan silaturahim, menjalin hubungan mesra, dimurahkan rezeki. Itu antara hikmah dia. Okey, yang last temu. Apa amalan, apa akibat tidak melayang tetamu? Apa akibat dia kita dapat bila kita tak layan tetamu dengan baik ni? Disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat apa? Mendapat dosa. Ni mendapat dosa. Yang ketiga, tali silaturahim putus dan jauh dari keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, habis dah slide kita untuk hari ini. Ustazah harap semua yang Ustazah bagi ni bermanfaat untuk awak sebagai sumber rujukan untuk menghadapi perasaan dan sebagai asas untuk awak menjadi seorang manusia yang beradab di atas muka bumi ni. InsyaAllah. Okay. Kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Okay. Lepas pada ni Ustazah akan bagi lembaran kerja ke awak dan awak siapkan kerja yang Ustazah bagi ni ya. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi, jaga diri.